kepada Puan Nur Fariha selaku pensyarah bagi subjek pentadbiran awam. Saya Jisron bin Majungging, nomor metrik 283755 daripada PJJ Kota Kinabalu. Dan pada hari ini saya ingin bentangkan hasil daripada tugasan kumpulan kami yang berkaitan dengan Badan Eksekutif. Badan Eksekutif merupakan badan pembuat dasar kerajaan persekutuan yang juga bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Badan Eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri dan 28 orang menteri yang lain. Di Malaysia, Kabinet merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif. Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mencalonkan sesiapa sahaja kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyertai kabinet. Jemaah menteri ini terdiri daripada mereka yang mewakili parti yang mendapat majoriti dalam parlimen. Ini ditentukan melalui proses pilihan raya yang merupakan teras kepada amalan demokrasi berparlimen. Seterusnya kita masuk pada carta aliran Badan Pentadbiran Eksekutif. Oke, seperti yang kita lihat dalam slide ini, dan ini ialah carta aliran Badan Pentadbiran Eksekutif yang terdapat di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlan bin Uthman, nomor metrik 283994. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan Badan Eksekutif. Dalam Kerajaan Persekutuan di Malaysia, Badan Eksekutif ini terdiri daripada 5 badan. Yang pertama adalah Majlis Raja-Raja, yang kedua adalah Yang di-Pertuan Agong, yang ketiga adalah Perdana Menteri, yang keempat adalah Jemaah Menteri, dan kelima adalah Perkhidmatan Awam ataupun dikenali sebagai kaki tangan awam. Okey, mari kita lihat yang pertama adalah peranan Majlis Raja-Raja. Okey, peranan Majlis Raja-Raja ini iaitu memilih Yang di-Pertuan Agong dan juga memilih timbalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja juga mempunyai kuasa dalam kawalan ke atas upacara Islam. Majlis Raja-Raja juga berperanan meluluskan undang-undang tertentu seperti keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja. Untuk undang-undang ni perlulah mendapat kebenaran Majlis Raja-Raja. Dan seterusnya peranan Majlis Raja-Raja iaitu pelantikan tertentu seperti pelantikan Ketua Hakim, Ketua Audit Negara, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ketua-Ketua Hakim tertinggi. Dan pelantikan ini perlulah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Itulah peranan antara peranan Majlis Raja-Raja. Seterusnya kita tengok pula peranan Yang di-Pertuan Agong. Peranan Yang di-Pertuan Agong ni merupakan sebagai Ketua Umum Negara bagi persekutuan. Yang di-Pertuan Agong juga merupakan Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri. Dan Yang di-Pertuan Agong ni mempunyai peranan dalam menjaga keselamatan rakyat dan negara, iaitu dikenali sebagai pemerintah tertinggi angkatan tentera. Seterusnya Yang di-Pertuan Agong ni bertanggungjawab melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi Sabah maupun Sarawak. Yang di-Pertuan Agong juga berperanan melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri ataupun Kabinet dari kalangan parti politik yang menang dalam pilihan raya umum. Yang seterusnya berperanan dalam memanggil atau menangguhkan Dewan Rakyat serta pembubaran Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Sebenarnya banyak peranan Yang di-Pertuan Agong ni. Yang ketiga adalah peranan seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong termasuklah dalam pelantikan timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri.
dan seterusnya bertanggung jawab mengendalikan mesyuarat jemaah menteri yang telah dipilih dan dilantik. Okey, untuk pelantikan jemaah menteri ataupun timbalan Perdana Menteri ini haruslah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja. Okey, seterusnya sebagai seorang ketua pentadbir negara. Sebenarnya banyaklah peranan Perdana Menteri daripada dasar-dasar merancangkan ekonomi negara. Seterusnya yang keempat adalah peranan jemaah menteri. Peranan jemaah menteri ataupun dikenali sebagai kabinet merupakan perangkat dasar yang tertinggi dalam persekutuan. Berperanan dalam menjalankan dan mengawal fungsi kementerian-kementerian yang mentadbir negara. Dan yang terakhir adalah peranan perkhidmatan awam ataupun dikenali sebagai kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni dia berperanan dan bertanggungjawab untuk menjalankan dasar-dasar awam kementerian yang telah ditetapkan. Fungsinya cuma menjalankan dasar-dasar lah. Seterusnya perkhidmatan awam ni ataupun kaki tangan ini terdiri daripada pasukan polis, angkatan tentera dan perkhidmatan pendidikan dan sebagainya. Seterusnya sebagai kaki tangan awam yang berkhidmat untuk kementerian-kementerian dan juga kerajaan-kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri. Itu sahaja untuk peranan badan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husli Azri bin Husin, nomor metrik 283803 daripada PJJ Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada saya, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab Badan Eksekutif di Malaysia. Terdapat 3 peringkat pentadbiran kerajaan yang bertanggung jawab dalam mengurus dan mentadbir negara, yaitu pertama peringkat persekutuan, kedua peringkat negeri, dan ketiga ialah peringkat kerajaan tempatan. Tanggung jawab Badan Eksekutif di peringkat persekutuan yang pertama adalah Kabinet. Kabinet dan kementerian memainkan peranan penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Ia diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh timbalan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri lain. Perdana Menteri dilantik oleh YDPA dan timbalan dilantik atas nasihat Perdana Menteri. Kabinet ini bertindak dalam membentuk segala dasar-dasar kerajaan dan juga menghubal dasar-dasar kerajaan. Seterusnya adalah kementerian. Kementerian merupakan agensi tertinggi dalam jentera pentadbiran persekutuan. Beberapa buah kementerian diwujudkan untuk melaksanakan rancangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setiap kementerian ini diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh timbalan menteri, setiausaha parlimen dan juga setiausaha politik. Setiap kementerian bertanggung jawab dalam mengubah dasar, merancang, menyelaras, dan melaksanakan pembangunan rancangan ekonomi dan juga sosial. Contoh kementerian yang terdapat di Malaysia adalah Kementerian Kesihatan, Kementerian dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya kita lihat kepada perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ini adalah agensi peringkat kedua tertinggi selepas kementerian. Ia ditubuhkan adalah untuk membantu kementerian bagi melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Contoh-contoh perkhidmatan awam yang ada di Malaysia ialah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan sebagainya lah. Seterusnya lagi adalah badan berkanun. Selain kementerian dan juga jabatan, badan berkanun juga adalah antara terpenting dalam membantu melaksanakan rancangan kerajaan. Tujuannya ialah untuk membolehkan kerajaan bergiat dalam pembangunan sosial dan juga ekonomi. Contoh-contoh badan berkanun yang berfungsi dalam membantu mentadbir negara ialah seperti LHDN, IPTA, Lembaga Getah Malaysia dan banyak lagi lah. Ini antara contoh saja. Seterusnya tanggung jawab badan eksekutif di peringkat negeri. Di peringkat negeri ini diketuai oleh Raja Sultan yang dipertua menjalankan tugas mengikut budi bicaranya.
antara tugas-tugas Raja Sultan yang dipertua adalah melantik menteri-menteri besar dan juga ketua menteri, mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan Dewan Undangan Negeri, memperkenankan pelantikan menteri besar dan ketua menteri dalam kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihan raya pada peringkat negeri, dan juga memperkenankan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Jemaah Menteri atas nasihat ketua menteri dan juga menteri besar. Seterusnya adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Jemaah Menteri Kabinet Negeri. Ini antara tugas-tugas mereka lah. Pertama ialah pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar atau ketua menteri. Dia bertindak sebagai penggubal dasar pentadbiran kerajaan negeri dan tertakluk kepada senarai negeri dan senarai bersama yang terdapat dalam perlembagaan. Pentadbiran peringkat negeri ini meliputi tanggung jawab tentang al-hewal tanah dan galian, air, agama, pertanian, perhutanan, dan sebagainya. Kita lihat tanggung jawab di peringkat kerajaan tempatan. Majlis daerah dan majlis pembendaharaan merupakan peranan utama dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Terdiri daripada dua majlis, yaitu majlis pembendaharaan dan majlis daerah, mempunyai kuasa autonomi sendiri, antaranya ialah berkuasa membentuk undang-undang kecil sendiri dan melantik kaki tangan seperti penguat kuasa. Ia juga menguruskan sumber keuangan secara sendiri, berperanan memajukan kawasan pekan atau bandar, mengutip cukai, meluluskan pembelian premis perniagaan, memberikan permit perniagaan, dan juga sebagainya. Pentadbiran di Sabah dibagikan kepada daerah dan kampung, manakala di Sarawak pentadbiran dipecahkan kepada daerah, daerah kecil, dan juga kampung. Setiap bahagian ditapilori residen yang kemudiannya dibantu oleh seorang ketua masyarakat yang bergelar temenggung. Oke, sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Farah binti Bandi, megang kad metrik 283716 daripada kumpulan 3, ingin membentangkan cadangan penambahbaikan dan pendapat mengenai badan eksekutif di Malaysia. Cadangan pertama adalah lantikan berdasarkan pengalaman dan tahap pendidikan ahli parlimen. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah kita haruslah melantik ahli-ahli kabinet berdasarkan pengalaman dan tahap pendidikan mereka. Seperti yang kita sedia maklum, eksekutif merupakan satu badan yang bertanggungjawab dalam menentukan dasar-dasar negara, dan oleh kerana itu, kepakaran, pengetahuan dan juga pengalaman seseorang amatlah perlu dititik beratkan. Apabila ini berlaku, ahli jemaah menteri yang dilantik mengikut kesesuaian pengetahuan dan pengalaman dan kepakaran adalah tidak mustahil segala kerja dan tugasan yang harus dilakukan di kementerian masing-masing akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan lebih baik tanpa sebarang permasalahan. Ini kerana ahli-ahli jemaah menteri yang telah dilantik itu sememangnya telah diletakkan di tempat yang sesuai berdasarkan pengalaman dan tahap pendidikan mereka. Seterusnya adalah melakukan pengisytiharan harta secara berkala. Cadangan ini sebenarnya telah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri sebelum ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk ahli-ahli kabinetnya mengisytiharkan harta mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia agar dengan cara ini menunjukkan bahawa mereka serius dalam menangani rasuah. Melalui pengisytiharan harta ini, ia dapat mengembalikan keyakinan rakyat kepada wakil rakyat yang telah dipilih dengan pengisytiharan harta yang dimiliki oleh ahli-ahli kabinet. Langkah ini diharapnya dapat mengembalikan integriti ahli kabinet yang pernah terpalit dengan tuduhan rasuah, sekaligus dapat memberikan contoh yang baik kepada pihak bawahan lainnya bahawa amalan rasuah adalah satu kesalahan yang amat berat. Pengisytiharan harta ini telah menunjukkan kesan yang positif di Thailand dan Filipina dalam menangani isu rasuah. Kerajaan di kedua-dua negara ini
telah menetapkan syarat bahawa ahli Kongres dan anggota Kabinet serta pasangan masing-masing wajib mengisytiharkan harta secara atas talian. Oleh kerana itu, walaupun pada ketika ini tiada akta yang wajib untuk ahli Kabinet mengisytiharkan harta, adalah lebih baik sekiranya pihak eksekutif mengambil langkah yang konklusif dengan mengeluarkan satu akta yang mewajibkan setiap ahli Kabinet dan ahli keluarga mereka untuk mengisytiharkan harta setahun sekali agar integriti baik individu, parti politik dan kerajaan dapat dijaga. Seterusnya adalah pihak pembangkang diberikan kuasa dalam pemilihan Perdana Menteri. Seperti yang kita sedia maklum, Perdana Menteri merupakan seorang ketua daripada sebuah parti politik yang telah memenangi dan memungut kerusi yang terbanyak di dalam Dewan Rakyat. Pelantikan Perdana Menteri ini selalunya mendapat sokongan majoriti parti pemerintah di dalam parlimen. Apa yang saya maksudkan melalui cadangan ini adalah pihak pembangkang juga diberikan kuasa yang sama untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua negara. Ini bermaksud blok pembangkang boleh turut serta dan mengundi dalam pemilihan Perdana Menteri. Pihak parti politik yang menang, iaitu kerajaan pada hari ini, hendaklah menghantar dua nama calon yang dirikan sesuai untuk memegang jawatan Perdana Menteri. Kedua-dua blok kerajaan ini akan sama-sama membuang undi untuk memilih siapa yang layak daripada dua calon tersebut. Dengan cara ini, yang melibatkan pihak pembangkang adalah diharapkan kerjasama yang lebih mudah di antara dua blok kerajaan ini dapat dicapai sekaligus mempermudahkan urusan negara. Seterusnya adalah mengurangkan kepentingan parti politik dan ideologi politik. Dalam pembentukan kabinet, seharusnya kepentingan parti politik dan ideologi politik adalah harus dikurangkan. Ini bermaksud para ahli jemaah menteri di dalam kabinet yang telah dilantik seharusnya mengutamakan rakyat dan pembangunan negara dan bukannya ingin memaksa ideologi politik mereka direalisasikan sehingga mengabaikan rakyat dan hala tuju negara. Pemilihan ahli kabinet juga haruslah melihat kepada merit menteri tersebut dan bukan dengan melihat apa kelebihan yang akan dia bawa pada sebuah parlimen. Menurut Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy, demokrasi memerlukan kewujudan parti politik dan pelantikan anggota kabinet tanpa dikongkong ideologi parti yang mampu membantu Perdana Menteri melaksanakan dasar kerajaan dengan lebih berkesan. Apabila ahli-ahli kabinet yang dipilih adalah berdasarkan keinginan untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada pembangunan negara terutamanya, nescaya negara kita akan dapat mencapai pembangunan dengan lebih pesat dan ini sekaligus akan membuatkan rakyat gembira. Sedangkan seterusnya adalah mengurangkan campur tangan politik dalam pemilihan presiden PBT. Seperti yang kita ketahui, Perlembagaan Persekutuan memberikan kerajaan negeri kuasa untuk melantik presiden melalui kerajaan negeri yang menasihati tuan yang terutama untuk melantik siapa yang dirasakan layak untuk memegang jawatan tersebut. Akan tetapi adalah diakui bahawa pengaruh dan campur tangan ahli politik serta individu berpengaruh dalam melantik Presiden PBT berlaku. Bila mana ini berlaku, ia boleh mengganggu-gugat dan membantutkan perancangan yang telah dilakukan dalam pembangunan sesebuah daerah. Dalam hal ini, sebuah akta diperlukan untuk melarang campur tangan luar dalam pemilihan ahli-ahli tertinggi terutama presiden. Adalah lebih baik jika jawatan presiden itu dilantik melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam agar perancangan pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan kerana apabila seseorang presiden itu kerap kali bertukar kerana pengaruh politik, pembangunan sesebuah daerah itu akan terbantut. Akhir sekali adalah melalui kerajaan perpaduan. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan perpaduan ini? Kerajaan perpaduan adalah semua parti politik baik kerajaan maupun pembangkang membentuk sebuah kerajaan. Mereka mempunyai taraf dan kuasa yang sama dalam kerajaan hari ini dalam membentuk dasar-dasar negara.
Setiap kementerian haruslah dikuasai bersama dan pembentukan dasar-dasar negara harus dilaksanakan bersama dan kata sepakat harus dicapai secara bersama. Melalui cara ini, ia dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih demokratik. Ini kerana kerajaan terdedah kepada pemantauan parti-parti politik baik di dalam maupun di luar Dewan. Antara contoh negara yang pernah mengamalkan kerajaan perpaduan ini adalah Indonesia pada zaman pemerintahan B.J. Habibie. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Zulfikri bin Rahman. Saya akan membentang tentang kesimpulan Badan Eksekutif. Badan Eksekutif adalah salah satu daripada 3 cabang kerajaan Malaysia. Dalam kepentingan badan bergantung kepada penyandangnya dalam sesebuah kerusi ataupun kabinet. Perlembagaan Persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong adalah tunggak pemerintah negara. Kuasa kerajaan sebenarnya terletak pada tangan seorang Perdana Menteri yang merupakan Ketua Pentadbiran Negara. Bagi membantu menteri-menteri melaksanakan tugas masing-masing, Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan melantik timbalan-timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri Perkara 43A Perlembagaan Persekutuan. Seorang Perdana Menteri juga diberi kuasa politik oleh Perlembagaan Persekutuan untuk melantik sebilangan setiausaha politik yang difikirkan perlu Perkara 43C. Walau bagaimanapun, dalam pelantikan seorang itu dilantik menggotai jamaah menteri, seorang yang dilantik itu merupakan hak atau prerogatifnya. Hal ini demikian kerana kuasa dan pengaruh beliau akan bertambah dengan setiap pelantikan. Sekian daripada saya. Terima kasih.